saya Nurul Nadi Hamdan. Saya seorang ibu yang bekerja. Seringkali waktu-waktu hari biasa tu kadang-kadang terlepas pandang untuk masak makanan yang proper kepada anak-anak. Jadi saya nak bertanya kepada Puan, apakah makanan yang spesial ataupun yang sesuai sikit untuk saya hidangkan kepada anak-anak saya sewaktu hujung minggu ini. Terima kasih Puan. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, tadi kita dah pun tengok kita punya video tadi daripada penonton kita bertanyakan macam mana kita nak sediakan menu yang berkhasiat pada hujung minggu. Yang sesuai, berkhasiat dan juga mestilah sedap. Saya faham bila ibu bapa ni kan waktu hari biasa agak sibuk sikit. Tak ada masa nak buat menu yang agak orang kata kreatif, yang lama dan juga memerlukan banyak bahan. Jadi sebab itulah kita ambil kesempatan ketika hujung minggu ni untuk menjadikan bahan ataupun menu yang lebih istimewa sedikit kan. Selalunya kalau hari biasa ni nasi lemak lah kan, nasi goreng, sandwich, alih-alih itu balik kan. Kita bukannya tak boleh, boleh je. Cumanya semasa hujung minggu ni juga kita dapat meluangkan masa bersama anak-anak kita. Dalam masa yang sama mereka juga dapat mengasah bakat. Kan, dapat improve skill mereka ketika di dapur dan juga dapat mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Itu yang penting. Tapi kita kena pastikan juga menu kita ni cukup dengan nutrisi. Kena ada kesemua makronutrisi dan juga mikronutrisi. Ingat tak, kena pastikan semua menu kita mengandungi karbohidrat, protein, lemak dan juga serat. Sebab itulah menu pertama kita akan hidangkan sup dimsum suun. Dan menu kedua kita ialah keledek putar bersama ayam. Ya Allah, saya dengar pun dah kecup air liur. Memang sangat mudah dan penting berkhasiat. Jadi jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hari ini kita nak sediakan menu pertama kita iaitu dimsum bersama suun. Yelah dah weekend ni kan, naklah something special sikit. Okey, jadi inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Agak banyak sikit lah. Kita perlu ada apa? Pastikan setiap kita punya diet, setiap menu kita mengandungi 3 jenis makronutrisi. Okey, sumber karbohidrat kita iaitu suun. Kenapa saya pilih suun? Sebab suun ni berbanding dengan bihun, mi dan sebagainya. Nilai GI suun ni lebih rendah berbanding dengan jenis-jenis mi yang lain. Nilai glycemic index ni adalah antara nilai yang menentukan betapa cepatnya karbohidrat ni bertukar menjadi gula dan diserap dalam darah. So, selain daripada tu, kita juga ada kita nak buat dimsum, kita kena ada kulit dimsumnya kan. Ini kita punya satu lagi lah sumber karbohidrat kita gunakan dalam 10 keping sahaja. Dah ada karbohidrat, lepas tu kita kena ada sumber protein kita ni, iaitu saya pilih ayam dada. Kenapa? Kerana antara semua bahagian lah kan dalam ayam tu, ayam dada ni lah yang kurang dengan lemak. Kurang lemak dan tinggi dengan nilai protein. Itulah pilihan yang lebih sihat. Protein sangat penting untuk tumbesaran anak kita. Jadi pastikan mereka mendapat protein yang mencukupi setiap hari. Okey, dah ada ayam, dah ada karbo semua, kena ada serat. Okey, kita ada dekat sini carrot. Bila kita tengok warna oren, sepatutnya dalam fikiran dah terlintas dah. Kita tahu dah dia ada nutrisi apa. Dia ada beta carotene. Iaitu bila badan kita tukarkan menjadi vitamin A. Vitamin A ni merupakan vitamin yang sangat penting untuk
penglihatan. Dalam setiap hidangan, kalau boleh satu hari itulah ada sumber vitamin A. Okey, seterusnya kita ada bawang. Saya pilih bawang Holland. Okey, sebenarnya tak kisahlah bawang apa pun, tapi bawang Holland ni manis sedikit lah. Bawang ni boleh katakan memang setiap menu lah kita sebagai orang Malaysia ataupun menu Melayu ni memang akan gunakan bawang kan untuk menaikkan rasa dan juga merupakan bahan perasa semula jadi. Tapi di samping tu, bawang juga merupakan antara sayur-sayuran yang mengandungi vitamin C dan juga mengandungi antibacterial properties yang boleh melawan bakteria E. coli. Seterusnya kita ada juga bawang putih. Bawang putih pun sangat pentinglah lagi-lagi untuk kita masak sayur-sayuran ataupun sup sayur-sayuran. Okey. Bawang putih ni dia juga sama macam bawang Holland, juga mengandungi antibacterial property, sangat baik untuk melawan sebarang infeksi. Okey, seterusnya kenalah ada sayur-sayuran kita, iaitu separuh. Ingat tak, separuh pinggan, cukupkan suku-suku separuh. Okey, semua sayur-sayuran saya pada hari ini semuanya dalam kumpulan sayuran cruciferous. Okey, kita ada brokoli di sini. Okey, lepas tu kita ada kobis bunga di sini. Brokoli ni pun sama juga mengandungi vitamin C. Jangan ingat apa tu bila vitamin C je warna oranye brokoli pun mengandungi vitamin C, mengandungi vitamin A. Dia merupakan antara sayur-sayuran yang sangat baik untuk kita sediakan pada anak-anak kita. Okey, dan kita ada kobis bunga lah, sama juga mempunyai antioksidan yang bagus untuk melawan keradangan dalam badan. Okey, seterusnya kita ada sayuran pak choy. Okey, macam saya kata tadi, semua sayuran yang saya pilih hari ini memang adalah sejenis kumpulan cruciferous, ya, sayuran cruciferous, mengandungi vitamin K, serat yang sangat baik untuk melancarkan sistem penghadaman juga dalam masa yang sama. Okey, lepas tu kita ada cendawan. Cendawan pun tambah lagi serat, juga mengandungi vitamin dan mineralsnya tersendiri. Dan seterusnya kita ada daun sup. Tak sahlah kalau buat sup tak ada daun sup kan? Kenalah ada daun sup. Okey, so ini bahan-bahannya, termasuklah minyak yang kita gunakan hari ini. Kita tak tumis, tapi kita jadikan minyak bijan ni sebagai bahan perasa sup kita. Okey, ini kesemuanya. Jadi, dah terangkan dan tahu nutrisi-nutrisi yang penting untuk kita punya menu hari ini. Tapi macam mana nak buat? Jom kita tengok. Mula-mula kita potong dulu bahan-bahan untuk kita sediakan dumpling kita. Okey. Okey, mula-mula kita bawang Holland ni kita potong dadu. Okey, sebenarnya kita perlukan suku je pun dah cukup dah. Ikutlah masing-masing nak suka bawang lebih kan, tapi kita tak nak banyak sangat bahan dalam dumpling kita. Dumpling kita tak jadi nanti. Lepas tu kita ambil carrot pula. Okey, carrot ni separuh pun dah cukup dah. Kita potong dadu juga. Okey, dah siap carrot, kita masukkan. Okey, seterusnya kita ambil pula daun sup. Ikutlah banyak mana. Okey, sebab kita nak bagi wangi lah. Bahan perasa. Okey. Lepas tu kita cincang-cincang je. Dan masukkan. Okey, jadi lepas tu kita masukkan ayam pula. Kalau buat gaul-gaul ni, kita boleh pas dekat anak kita. Sambil-sambil tu kan. Yelah, dah weekend masing-masing cuti. So, dengan cara ni pun dapat mengeratkanlah silaturahim. Okey, dah agak-agak macam dah sebati. Jom saya tunjukkan cara macam mana kita nak buat dumpling ni. Okay, sebenarnya isi ni kan, kita boleh buat banyak-banyak tau, dan frozen kan. So tak adalah kita bazir masa kan. Next time nak buat lagi
Sama ada nak buat set-set dumpling frozen kan ataupun nak buat isi je pun tak ada masalah. Sebab isi ni boleh jadi tahu sumbat pun boleh. Kan senang. Cara claim dia sebenarnya dia bergantung pada individu tau. Macam saya buat macam ni je. Dia ada banyak fashion sebenarnya. Tapi ini paling mudah. Kita boleh ajar anak kita sekali. Dimsum yang kita dah claim dah siap ni, kita kukuskan sahaja atas dapur. Okay, sementara kita tunggu dimsum kita kukus, kita buat dulu sup kita. Kita siapkan dulu. Okay, mula-mula kita perlu kita potong saja bawang putih ni. Nak potong-potong macam biasalah. Kita hiris saja. Okay, nak masukkan dalam sup. Okay, sebab kita nak tambahkan lagi serat dalam kita punya hidangan. Kalau dimsum saja tidak mencukupi. Jadi sebab tu kita tambahkan lagi hidangan sup sayur ke dalam dimsum kita. Kita potong sayur-sayuran kita pula, iaitu cauliflower, pak choy ni pun antara sayuran favourite saya lah. Selalunya masak tiram je kan. Kita buat lain sikit lah. Saya pasal tiram je. Kita buat sup pula. Kita dah siap dah potong sayur-sayuran kita. Bolehlah kita buat sup pula. Lepas, sangat mudah untuk kita buat sup ni. Hanya perlu letakkan air. Lepas letakkan air, kita masukkan bawang putih. Letakkan bawang putih dan seterusnya letak saja sayur-sayuran yang dah dipotong. Seterusnya barulah kita masukkan minyak bijan sebagai bahan perasa. Barulah kita masukkan suun kita pula. Suun ni berapa banyak? Kalau untuk seorang makan, lebih kurang setengah cawan sahaja. Sebab apa? Sebab kita dah ada pun kulit dumpling tadi. Itu pun sumber karbohidrat. Jadi setengah cawan untuk seorang dah pun mencukupi. Okey, beginilah rupa kita punya dimsum sup suun kita. Sesuai untuk dihidangkan pada hujung minggu. Berlainan sikitlah kan menu kita bila weekend ni. Untuk seorang makan, kita tengok ni dalam 5 ketul dimsum. Kalau 2 orang makan 10 ketul lah. Jadi kalori lebih kurang dalam 400 kalori. Okey, siaplah sudah. Selamat mencuba. Kita tunggu lepas ni untuk menu kita yang kedua. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah tunjukkan menu pertama kita, iaitu dimsum bersama suun. Jadi menu kedua pula kita nak hidangkan sesuatu yang berbeza. Kenapa? Selalunya kita buat kentang putar. Tapi hari ni kita buat keledek putar pula. Kenapa saya pilih keledek daripada kentang? Sebab pertama sekali, keledek ni dia mempunyai kedua-dua jenis serat yang tak larut, serat larut. Kedua-duanya baik untuk sistem penghadaman kita. Yang ini kita akan hidangkan lebih kurang untuk seorang makan ya. Keledek ni kita rebus terlebih dahulu, okey. Dan seterusnya kita kena adalah sumber serat kita yang lain. Walaupun keledek ni sumber karbohidrat, kita kena ada ekstra lagi serat lah sebab tak mencukupi. Sebab itu kita perlu tambahan sayur-sayuran lain, iaitu capsicum. Tengok kita ada 3 jenis warna capsicum ni. Untuk yang tak tahu, sebenarnya warna ni menentukan bila waktu capsicum ni ataupun lada benggala ni dipetik. Warna hijau ni menandakan yang paling muda lah. Sesuai sebenarnya untuk menumiskan rasa dia agak pahit sedikit. Warna kuning ni yang sederhana. Masak yang paling bernutrisi ialah warna merah. Okey, warna merah ni yang paling tinggi dengan vitamin C. Selain tu, warna merah dia juga mengandungi lycopene.
sangat baik untuk kulit kita. Macam juga tomato. Lepas tu kita ada daun sup lagi. Okey, dah ada karbohidrat, dah ada serat. Jangan dilupakan protein kita. Protein ini agak besar, kita boleh potong separuh untuk seorang makan. Okey, kita pilih ayam bahagian dada sebab dia punya kandungan lemak dia agak kurang berbanding dengan bahagian lain dan kandungan protein dia agak tinggi. Okey, dan seterusnya kita ada tambahan lagi protein dan juga kalsium iaitu susu. Saya gunakan susu penuh krim kerana ini yang terbaik untuk anak-anak kita. Ada banyak jenis susu, tapi kalau untuk kita sediakan pada anak-anak, sebaiknya kita pilih susu penuh krim. Okey, dalam satu cawan dah pun mencukupi. Seterusnya kita kena ada bawang putih juga sebagai bahan peras semula jadi. Dan kita kena ada juga lada hitam. Lada hitam ni sebenarnya mungkin ada yang tak tahu, tapi sangat bagus untuk sistem penghadaman tau. Dia juga dapat mengurangkan kalau tengah ada masalah syirik berik tu, syirik berik dapat mengurangkan simptom dan juga masalah syirik berik. Okey, seterusnya kita ada sumber kalsium tambahan iaitu cheese. Kita tak ada guna tambahan orang kata garam ke apa sebab kita dah ada pun peras semula jadi daripada cheese dan juga susu tadi. Dan akhir sekali kenalah ada minyak untuk menumis. Saya gunakan olive oil lah atau minyak zaitun kerana dia punya kandungan lemak lebih baiklah daripada minyak yang lain. Dalam 1 hingga 2 sudu dah pun mencukupi. Okey, inilah kesemua bahan-bahan kita. So macam mana kita dapat keledek putar kita pada hari ini bersama dengan ayam? Jom kita tengok. Mula-mula kita rebus terlebih dahulu keledek kita ni dan juga rebus ayam kita juga. Sementara kita rebus, bolehlah kita potong dulu bahan-bahan tumisan kita. Okey, mula-mula kita potong dulu bawang putih. Seterusnya kita akan potong pula kita punya lada benggala lah, capsicum kita. Yang ni pun kita potong dadu juga ya. Seterusnya kita potong pula kita punya benggala hijau. Okey. Okey, lepas tu dah settle, kita potong kesemuanya cili benggala kita. Kita ambil pula daun sup kita. Ni kan tak semesti daun sup tau. Kita boleh daun bawang, pun boleh, tak ada masalah. Ini saya tak ada daun bawang, saya gunalah daun sup. Boleh jugalah. Dah semua kita dah habis potong. Inilah rupanya. Beginilah rupanya. Berwarna-warni. Ya, lagi colourful, lagi berwarna-warni, lagi baik. Okay, seterusnya yang ini kita akan tumis bersama dengan bawang putih kita. Lepas tu kita campur pula dengan ayam yang kita rebus tadi, yang kita dah carik-carikkan dan gaul sebaiknya. Lepas tu dah siap ni, kita asingkan terlebih dahulu. Okey, dan kita nak lenyekkan pula keledek kita. Kita masukkan keledek kita yang dah direbus tadi. Okey, macam saya katalah, dia punya saiz hidangan untuk seorang lebih kurang dalam sebiji macam ni, sederhana saiznya, ataupun 1 cup. Bila kita dah potong-potong tu dapat 1 cawan. Okey,
sementara nak bagi dia lagi senang smooth, senang untuk dilenyek, kita letakkan sikit susu. Okay, kita lenyekkan. Agak-agak susu ni, kalau banyak sangat susu, takut dia terlampau lembik. So, kita agak-agak je. Jangan lupa, sebelum kita terlupa, jangan lupa letak lada hitam sedikit. Ikutlah masing-masing punya. Kita rasalah nak pedas lagi, letak banyak lagi. Tapi kalau ada anak-anak ni, tak payah nak pedas sangat kan. Jadi kita dah siap dah keledek kita, dah siap dah kita punya ayam dan sayur-sayuran. Jom kita letakkan dalam mangkuk. Tak kisahlah mangkuk berapa, tapi kita nak masukkan atau bakarlah dalam air fryer. Dalam oven pun boleh, tapi kita gunakan air fryer. Kita susunlah dulu, terlebih dahulu. Kita susunkan, letak ayam dulu. Okey, sebagai dia punya base. Lepas tu baru masukkan keledek kita. Okey, lepas kita dah pun letakkan ayam, letakkan kentang, kita tabur pula mozzarella cheese kita tadi ke atas dia. So tujuan untuk kita bakar ni bagi cheese ni cair. Okey. Dah letakkan, kita masukkan pula dalam air fryer. Okey, kita masukkan dalam air fryer. Tutup. Okey, lebih kurang dalam 180 hingga 200 lah. Saya letak 200 tapi sekejap je, dalam 2-3 minit. Macam saya katalah, nak bagi dia cair je cheese tu. Dan tunggu. Okey, jadi siaplah sudah kita punya keledek putar bersama ayam. Bau dia betul-betul mengancam sekali ya. Sangat menarik, sangat berwarna-warni sebenarnya. Kalau kita dah gaul, kita nampak warna-warni ya. Okey, yang pastinya sangat penuh dengan nutrisi, lengkap dan sedap dimakan. Sesuai untuk kita hidangkan ketika hujung minggu. Okey, kalori lebih kurang dalam 380 kalori. Kalau dah cuba, jangan lupa tag saya Syazal Nutritionist di Facebook dan juga Instagram. Moga-moga dapat manfaat. Bye semua. Assalamualaikum. Didik TV KPM